طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما موعى القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير، هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات، ليس للاتي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik daripada Allah dan izin daripadanya kita dapat teruskan lagi pada pagi yang barakah ini pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Qadhi Iyad, yang mana kita sampai pada muka surat yang ke 253. Faslun fima warada fi qissatil Isra. Masih dalam perbincangan isu-isu yang berkaitan dengan kisah Isra wal Mi'raj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fima warada fi qissatil Isra'i min munajatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lillahi ta'ala wa kalamihi ma'ahu. Ini fasal pada menyatakan hadis yang datang pada menceritakan kisah Isra, tentang munajat Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta berbicaranya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Qadhi Iyad, wa amma ma warada fi hadhihi al-qissati min munajatihi lillahi ta'ala wa kalamihi ma'ahu biqawlihi fa awha ila 'abdihi ma awha ila ma tadammanathu al-ahadithu fa aktharu min al-mufassirin ala anna al-muhi Allahu azza wa jalla ila Jibril. Adapun apa yang datang dalam kisah ini berkaitan dengan munajatnya Nabi dengan Allah Ta'ala, dan Nabi bercakap dan bermunajat, berkalam dengan Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa auha ila 'abdihi, maka mewahyukan oleh Allah kepada hamba-Nya apa yang diwahyukan, ila ma tadammanathu al-ahadith, dan apa yang mengandung akan dia oleh hadis-hadis tersebut. Maka fa aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahawa al-muhi, yang mewahyukan itu Allah Azza wa Jalla ila Jibril. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Jibril, wa Jibrilu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Jibril yang menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah. Illa syudzuzan minhum, kecuali sebilangan ganjil, sebilangan kecil daripada mereka saja yang mengatakan sebaliknya atau berpandangan lain. Jadi peringkat wahyunya Allah kepada Jibril, dan Jibril yang mewahyukan kepada ataupun menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi SAW. Fadhukira an Ja'far ibni Muhammad as-Sadiq. Ini Ja'far Sadiq berkata, dia kata qala auha ilaihi bila wasitah. Jadi ini menceritakan proses wahyu yang biasa, proses wahyu yang biasa, bahkan kebanyakan wahyu itu ataupun Al-Quran secara keseluruhan tu kita katakan berlaku dengan berperingkat. Allah memberi wahyu kepada Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril yang membawa wahyu tersebut Nabi SAW. Jadi ada perantara lah. Jadi itu hal wahyu yang kebanyakan ataupun yang ghalibnya. Cuma ada riwayat daripada Ja'far as-Sadiq mengatakan bahawa langsung daripada Allah kepada Nabi. Dalam ini kalau kita tengok pernah kita sebut wa ma kana lin nabiyyin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhya bi idnihi ma yasha. Daripada ayat itu juga menceritakan berlaku proses beberapa bentuk wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah. Wa ma kana lin nabiyyin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Dia disebut dalam ayat Quran itu bahawa tidak adalah berlaku kecuali dengan cara pewahyuan, dengan cara wahyu, au min wara'i hijab, ataupun sebalik hijab, au yursila rasula, ataupun Allah Ta'ala mengutuskan rasul. Mana ada beberapa peringkat-peringkat ataupun cara dalam wahyu sampai kepada Nabi. Wa nahwu 'anil wasiti, dan seumpama pandangan itu dinukilkan pada wasiti. Wa ila hadza dhahaba ba'dul mutakallimin, dan kepada inilah berpandangan sebahagian ulama ahli kalam.
anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kallama rabbahu fil Isra. Okey, berkaitan dengan kisah Isra secara khusus, maka di sini kita lihat pandangan yang menyatakan yang pandangan kedua ni lah, sebahagian daripada ulama ahli kalam menyatakan Rasulullah SAW berbicara, berkalam dengan Allah Ta'ala secara langsung. Dan ini yang menjadi pandangan muktamad ataupun pandangan kita kata sebagai yang dibawa dan dipegang oleh ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama Asy'ariyah kita yang mudawwanah dan tersimpan dan ditulis dalam kitab-kitab kutub al-mutaakhirin al-mu'tamadah. Kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab akidah yang mutaakhirin mengambil daripada pemahaman itu bahawa pada malam Isra berlakunya munajat Nabi dengan Allah Ta'ala itu perantaraan tidak ada perantaraan langsung daripada Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi ini qadiyah membawakan berlaku khilaf pada pemahaman inilah. Cuma kita lihat lagi apa yang qadiyah kemukakan wa hukiya 'anil Asy'ari. Dan ini juga pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari dihikayatkan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Wa hakauhu 'an Ibni Mas'ud wa Ibn Abbas wa ankarahu akharu. Dan beliau menghikayatkan ini dan para ulama inilah menghikayatkan pandangan ini pada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud dan ulama lain mengingkarinya. Maka kita tahu bahawa apa yang berlaku pada malam Isra Mi'raj itu berlaku khilaf. Adakah Rasulullah menerima wahyu daripada Allah secara langsung ataupun juga melalui perantaraan Jibril? Adapun secara ghalib ataupun secara umumnya memang terutamanya Quran ini memang di ulama berkata dan disepakati bahawa penerimaan Nabi bagi ayat-ayat Al-Quran itu ialah dengan wasitah Sayyidina Jibril. Sebab itu proses talaki Al-Quran ini satu sunnah muttaba'ah, bahawa orang yang kemudian ambil daripada orang terdahulu, orang kemudian ambil daripada dahulu sampailah kepada sahabat, ambil dan dengar Nabi baca, yang mana Nabi SAW dengar Sayyidina Jibril baca. Yang mana Sayyidina Jibril ambil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memang daripada Al-Quran itu keseluruhannya ialah Nabi SAW mengambil daripada Jibril. Menunjukkan pentingnya dalam masalah Quran ni bertalaki, bukan kita saja-saja baca, bukan kita reka-reka baca. Ini sangat pentinglah, terutamanya bagi tulabul ilm asatidzah. Betulkan bacaan Al-Quran itu, membetulkan dan mentahsinkan bacaan Al-Quran itu sangat penting. Malang sangatlah kalau keluar ke depan dalam masyarakat baca ayat Quran pun tak betul dari segi sebutan, dari segi yang mana tak betul. Kalau kita tak betul, yang sedihnya lebih teruk daripada orang awam yang belajar Al-Quran. Sebab ilmu Al-Quran ni dia perlu belajar dan perlu talaki. Bukan kita boleh saja-saja rasa kita ni rajin, kita baca sebanyak mana boleh. Itu elok, tapi biarlah kita baca dengan ada asas daripada pengajian kita dan kita ambil daripada guru. Okay? Jadi itu satu pandangan. Yang kedua, pada malam Isra Mi'raj itu, pandangan kedua mengatakan bahawa langsung Nabi SAW mengambil wahyu tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku munajat dan taklim itu secara tanpa ada perantaraan. Wa dzakara an-naqash 'an Ibn Abbas fi qissatil Isra anhu sallallahu alaihi wasallam fi qawli dana fatadalla qala faraqani Jibril. Diceritakan pada kisah Isra tentang ayat dana fatadalla, jadi dekat maka lebih dekat. Diceritakan Nabi menyebut faraqani Jibril meninggalkan aku, wa qata'atil aswatu anni, maka terputus suara-suara daripada aku, jadi senyap. Fasami'tu kalam rabbi, maka aku dengar kalam Tuhanku, wa huwa yaqul liyahda raw'uka ya Muhammadu, bertenanglah kebimbangan kamu. Liyahda maknanya bertenang, raw'uka kebimbangan, rasa takut kamu ya Muhammad, udnu datang dekat lagi. Wa fi hadis Anas fil Isra'i nahwun minhu, pada hadis Anas seumpama ini. Jadi kena fahamlah kita daripada beriktikad ahli sunnah wal jamaah bahawa yang dekat itu ataupun yang mempunyai jarak dan juga yang
kedudukan dan yang berkait dengan tempat itu Rasulullah SAW. Adapun Allah, dia tidak dalam lingkungan, dalam kita kata tidak berkait dengan tempat dan bukan dalam lingkungan tempat. Okay. Wa qad ihtaju fi hadha biqaulihi, dan mereka berhujah dengan firman Allah Taala, ma kana li basharin. Ini ayat yang kita baca tadi ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Tidak patut bagi seseorang manusia itu bahawa dia ayukalimahullah, dia berbicara atau Allah berbicara dengannya langsung kecuali secara wahyu ataupun di sebalik hijab, au yursila rasula, atau mengutuskan rasul, maka rasul itu mewahyukan dengan izin Allah Ta'ala apa yang dikehendaki Allah. Faqalu, maka mereka berdasarkan ayat ni menyatakan hiya thalathatu aqsam, bentuk wahyu itu ada 3. Min wara'i hijab, di sebalik hijab. Kataklimu Musa, seperti Nabi Musa mukalamah dengan Allah Ta'ala, berlaku mendengar kalam Allah tu di sebalik hijab. Bi irsalil malaikah, yang kedua bahawa bi irsalil malaikati, dengan pengutusan malaikat, kahali jami'il anbiya, seperti mana keadaan kebanyakan nabi, wa aktsari ahwali nabiyina, dan kebanyakan keadaan nabi kita SAW. Yang ketiga wa qauluhu wahyan, yang ketiga wahyu. Walam yabqa min taqsimi suwaril kalam illa al musyafahatu, tidak tinggal daripada taksimi suwaril kalam, tidak tinggal daripada pembahagian cara kalam itu kecuali musyafahah ma'al musyahadah. Okay, bila disebut 3, sebut apa dia? Wahyan, satu. Sekarang ni wahyan ni kalimah mubham. Apa kita nak terjemahkan maksud? Sebab semua ni wahyu. Yang keduanya ialah daripada sebalik tabir. Sebalik tabir. Makna sebagaimana dicontohkan Nabi Musa mendengar kalamullah tapi tidak melihat Allah. Makna di sebalik tabir lah. Kemudian dengan pengutusan malaikat. Okay. Jadi apa lagi bahagian wahyu yang tidak disebut? Iaitu mendengar serta melihat secara langsung. Jadi wahyu di sini ditafsirkan oleh para ulama atau sebahagian ulama dengan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala langsung memperdengarkan sifat kalamnya secara langsung tanpa ada sebalik hijab dah. Wa qala qila, dan katanya kadang-kadang dikata al-wahyu huna huwa ma yulqihi fi qalbin nabi duna wasitah. Kata sebahagian menafsirkan wahyu ini apa yang Allah Taala campurkan dalam hati Nabi tanpa perantaraan. Ada juga makna itu juga ihak, makna wahyu. Tuhan mencampurkan wahyu tersebut terus ke dalam hati Nabi tanpa ada perantaraan Jibril. Wa qala dzakara Abu Bakr al-Bazzar an Ali fi hadis al-Isra ma huwa awdahu. Jadi Abu Bakar Bazzar, dalam Musnad Bazzar dia lah Imam Al-Bazzar menyebut daripada sanad hadis daripada Sayyidina Ali tentang hadis Isra ini, hadis yang lebih wadih, lebih jelas. Fi sama'in nabi li kalamillah minal ayah, pada mendengarnya Nabi kalamullah daripada ayat itu. Fa dzakara fi faqala al-malak, malaikat berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Faqila li min wara'il hijab, maka berkata di sebalik hijab itu, sadaqa abdi ana akbar, benarlah hamba-Ku, akulah yang paling besar, akulah yang paling besar. Wa qala fi sa'iril kalimat al-adhan mithla dhalik, dan dia menyebut pada kalimah azan seumpama itu. Ini kita tengok sebelum ni kita ada hadis kan, ada hadis yang mana kalimah azan itu ada berlaku dan diterima juga ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Wa yaji'ul kalam fi mushkil hadzaini al-haditsaini fil fasli ba'da hadza ma'a ma yushbihuhu. Akan datang perbincangan pada iskal, kemusykilan ataupun persoalan tentang dua hadis ini pada fasal lepas ini dan isu yang seumpamanya. Wa fi awwali fasli minal bab minhu, dan pada awal fasal daripada bab tersebut. Wa kalamullah ta'ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berbicara Allah kepada Nabi Muhammad itu, wa man ikhtassahu min anbiya'ihi, dan apa yang Allah Taala khususkan, siapa yang Tuhan khususkan daripada para nabi itu, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad dan para nabi secara langsung.
tu jaizun, hukumnya harus, ghairu mumtani'in, dan tidak mustahil aklan, wala warada fi syar'i qati'un yamna'uhu, dan tidak ada dalam syariat sesuatu nas qat'i, nas yang putus yang menghalang berlakunya Allah secara langsung berbicara ataupun berkalam dengan Nabi Musa. Fa in sahha fi dhalika khabarun uhtumila alaih. Maka kalau ada sahih lah, dia kata tidak ada dalam konteks. Kalau lah ada sahih, maka ditanggung di atas makna ini. Wa kalamu ta'ala li Musa kainun hakun maqtu'. Kalam Allah kepada Nabi Musa itu memang berlaku, memang hak dan yang diputuskan memang berlaku. Nabi Musa mendengar kalam Allah. Wa nassu dhalika fil kitab, dan nas itu ada dalam Quran. Wa akadahu bil masdar dalalatan ala haqiqah, dan ditakkidkan, dikuatkan daripada sumber-sumber sebagai dalalah, menunjukkan bahawa berlaku wa kallam Allah itu, berkalam Allah dengan Musa itu secara hakikah, bukan majaz, bukan ada perantaraan. Wa rafa'a makanahu ala ma warada fi hadis, dan Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi sebagaimana dalam hadis fis sama'i sabi'ati bi sababi kalamihi. Allah Ta'ala angkat kedudukan Nabi Musa ini. Kan Nabi Musa dalam peristiwa Mi'raj kan, dengan sebab Nabi Musa mendengar kalam Allah, Nabi Musa diangkat pada langit yang ketujuh disebabkan dia mendengar kalam Allah. Ini ada riwayat kan? Ada riwayat mengatakan langit ketujuh. Dan riwayat yang masyhurnya kata langit ke-6, langit ketujuh tu Saidina Ibrahim. Tak apalah, makna berdasarkan itu kedudukan Nabi Musa tu tinggi. Sebab apa? Dia telah mendapat anugerah mendengar kalam Allah. Wa rafa'a Muhammadan fawqa hadza kullahu. Fawqa hadza kullihi lah wa rafa'a Muhammadan fawqa hadza kullihi. Allah mengangkat Nabi Muhammad lebih pada ini semuanya, hatta balagha mustawa, sehingga Nabi sampai kepada mustawa tempat yang tak pernah makhluk sampai. Wasami'a sarifal aqlam, dan Nabi mendengar goresan pena yang mencatat pada Lauh Mahfuz itu. Kan sarif ni maknanya kalau pensel kan, ataupun kita pensel ni tak bunyi dah. Macam kalau zaman dulu orang tulis di papan hitam semua dengan dengan kapur semua, bunyi coretan kalam itu Nabi dengar. Wa kaifa yastahilu fi haqqi hadha, bagaimana boleh berlaku mustahil pada hak ini? Au yab'udu sama'ul kalam, ataupun dikira mustahil. Yab'udu ni makna mustahil dan jauh untuk mendengar kalam. Tak mustahil lah maksudnya. Fa subhana man khassa man syaa bima syaa, maka maha suci Allah yang mengkhususkan sesiapa yang dikehendakinya, bima syaa, dengan apa yang dikehendakinya. Wa ja'ala ba'dahum fi fawqa ba'dhin darajat, dan Allah Ta'ala jadikan sebahagian Nabi ni melebihi sebahagian yang lain dengan beberapa darjat. Maka seakan-akan Qadhi Iyad di sini berpandangan cenderung kepada pandangan mu'tamad dan juga pandangan yang ditadwinkan, yang ditulis dan disimpan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah, menyatakan bahawa Rasulullah SAW pada malam Mi'raj langsung mendengar kalam Allah tanpa perantaraan. Habis. Faslun fima warada minad dunuwi wal qurbi lailatul Isra. Fasal pada menyatakan apa yang warid hadis berkaitan dekat dan juga hampirnya pada malam Isra. Wa amma ma warada fi hadithil Isra'i wa zahiril ayati minad duni wal qurbi, adapun apa yang datang daripada hadis Isra, daripada dekat dan juga hampir, min qawlihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala, dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, maka dia jadi dekat, lagi dekat, maka hampirlah umpama qaba qausaini, hampirlah umpama jarak busur, au adna, ataupun lebih dekat. Jadi qaba qausaini, ulama ini satu kita panggil masal lah, satu bidalan dalam bahasa Arab menunjukkan keadaan dekat, jarak yang dekat. Jadi Imam Baghawi kata qaba qausaini jarak zira'ain. Dua hasta ni zira'. Sebab apa bab busur itu saya tak ada sini sebab saya tak pancarkan di sini. Macam mana kita nak pancarkan tu? Sekejap boleh dah. Bayangkan busur saya dah tulis sebab ada busur kan, busur panah tu busur, dia ada bahagian atas, dia ada bahagian bawah. Ini satu kop, ini satu kop.
Kalau pegang panah tu kan, busur dia tu satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Jadi biasanya panjangnya itu ialah bahagian atas tu satu zira', satu hasta, bahagian bawah satu hasta lah. Nampak? Itu makna qaba qausain. Kinayah, ini kinayah daripada dekatnya. Okey. Bukannya maknanya jarak Nabi dengan Tuhan tu begitu. Kita tengok apa yang Qadhi Iyad sebut nanti. Fa'aktsarul mufassirin, maka kebanyakan ahli tafsir menyatakan anna dunuwa wa tadalli munqasimun ma baina Muhammadin wa Jibril alaihi wassalam. Jadi kebanyakan ahli tafsir mengatakan dekat dan hampir ni dibahagi antara Nabi dan Sayyidina Jibril. Au mukhtasum bi ahadihima min al-akhar, atau salah seorang dengan yang lain. Au min sidratil muntaha, ataupun hampir dengan sidratil muntaha. Itu satu. Yang kedua, qala Razi wa qala Ibnu Abbas huwa Muhammadun dana fatadalla min rabbih. Dia Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam hampir dan lagi hampir kepada Tuhannya. Jadi kena faham, yang hampir itu ialah Nabi SAW nisbah bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Wakila makna dana qaruba. Makna dana tu qaruba. Fatadalla. Fatadalla tu maknanya lagi dekat. Aizada fil qurbi. Wakila huma bima'nan wahid. Kata satu pandangan, dua-dua tu makna sama. Dana dengan fatadalla makna sama. Ay qaruba wa haka makiyun wal mawardi an ibn Abbasin wa huwa rabbu dana min Muhammad. Allah yang dekat dengan Muhammad. Fatadalla ilaih ay amruhu wa hukmuhu. Nampak di sini diriwayatkan takwilan daripada Ibnu Abbas. Fatadalla ilaihi, maka menjadi hampir kepadanya, amruhu, suruhan dan juga hukumnya. Amruhu wa hukmuhu. Makna berlaku takwil lah. Makna di sini kita salahlah pandangan sebahagian orang yang menafikan takwil, mengatakan takwil ni pandangan ahli falsafah di kalangan Asy'ariyah sahaja. Tidak, mereka ulama-ulama ahli sunnah jamaah Asy'ariyah Maturidiyah tidak membuat mazhab yang reka-reka, tidak. Bahkan sebahagian daripada salaf, sebahagian daripada sahabat sendiri mentakwilkan sebahagian ayat. Mentakwilkan sebahagian ayat. Ada yang tidak mentakwilkan, tapi ada yang mentakwilkan. Maka yang menyatakan takwil ni sesat, maka adakah dia berani nak menyesatkan sahabat dan para salafus soleh yang takwil? Soalannya gitu lah. Masalah kita nak memilih untuk tidak mentakwil, itu hak kita. Maknakah saya tak mau takwil, saya nak ikut jumhur salaf yang tidak takwil, dan juga ulama-ulama salaf yang mentahzirkan, melarang pada takwil. Diguna pula kata hujah ulama salaf ni melarang takwil. Takwil ni daripada perbuatan Jahmiyah Mu'attilah. Betul lah, sebab sebahagian salaf ada yang mereka memang tidak sokong takwil dan mereka akan kutuk takwil, dan kerana takwil menjadi sima, makna menjadi syiam, menjadi tanda dan juga alamat golongan mubtadi'ah pada zaman tersebut. Yang mana pada zaman tersebut Mu'tazilah dan golongan-golongan mubtadi'ah itu, mereka inilah terkenal dengan takwilan. Sebab itu kita dapati kitab-kitab salah ni banyak yang hujum dan mengkritik takwil. Mereka mengkritik atas dasar apa yang berlaku pada dalam masyarakat, masyarakat Islam ketika itu, golongan yang mentakwilkan ni daripada Mu'tazilah dan juga daripada puak-puak yang ajaran mubtadi'ah yang sesat ini. Adakah itu secara mutlak menafikan takwil? Ini kena buat kajian dan kena berhaluh ni. Sebab kita dapati di kalangan sahabat, di kalangan salaf juga, ada mereka yang mentakwilkan juga. Maka kalau mereka tak teliti atau kita ta'assub dengan mazhab kita, kita akan menuduh golongan ahli sunnah Asy'ariyah yang memilih metod untuk takwil mutasyabihat sebegini sebagai Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah. Padahal tak kena. Nampak tak masuk akidah sikit lah Okey. Apa lagi? Wahakan naqashu anil Hasan qala dana, hampir min abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hampir daripada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla ay faqaruba minhu, maka jadi dekat daripadanya. Fa'arahu ma syaa an yuriyahu, maka diperlihatkan kepada Nabi apa yang dia Allah Taala ingin perlihatkannya, min qudratihi, daripada kudratnya, wa azamatihi, dan keagungannya. Qala wa qala Ibnu Abbas wa huwa muqaddamun muakhkhar. Ibnu Abbas kata di sini ada takdim takhir. Tadalla, jadi hampir.
tadalla ar-rafrafu. Rafrafu ni makna hamparan. Li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, Lailatul Mi'raj. Fajalasa alaih, lalu Nabi duduk di atas hamparan itu, rafraf. Thumma rufi'a, kemudian diangkat, fadana min rabbi, maka hampir dengan Tuhannya. Qala faraqani Jibril. Lalu disebut bahawa dalam hadis itu disebut faraqani Jibril, maka Jibril meninggalkan aku. Wa qata'ati anni al-aswat, wa qata'at anni al-aswat, dan terputus daripada aku segala suara. Wa sami'tu kalama rabbi azza wa jalla, dan aku mendengar kalam Tuhanku. Wa an Anas fi sahih, dan daripada Sayyidina Anas. Sebab itu hadis-hadis sebegini sebahagiannya adalah lafaz-lafaz mutasyabihat. Maka pembacaan langsung kepada hadis tanpa berpandukan huraian dan tafsiran ulama, ini membawa kepada kita mewahamkan benda yang tak betul pada Allah Ta'ala. Bahkan lebih teruk, kita dengar beberapa petikan video yang ada sahabat hantar. Bagaimana seorang tu boleh mensifatkan Tuhan? Kalau kita dengar secara, kita dengar lah, bukan atas dasar kita ni dah ada persik, kita dengar secara begitu saja, kita boleh seakan-akan Tuhan tu ialah watak yang ada dalam cerita filem Hollywood. Tapi dalam filem Hollywood ni Tuhan dia itu ada kelemahan, ada kecacatan. Sehingga dia kata Tuhan tu boleh bertempat, Tuhan tu boleh cakap lancar, tidak pelak, tidak ni, tidak tersalah pada bercakap. Jadi kita bayang, dia ni faham guana. Dia ingat Tuhan ni macam Tuhan dalam cerita Hollywood, tapi cerita Hollywood buat tu Tuhan dia tak sempurna. Tuhan tu Tuhan dia rupa manusia sebab orang kan. Tapi Tuhan ni lagi comel, lagi cantik kan ni. Jadi saat berlaku tajassim itu memang jelas. Berlaku tajassim tu memang jelas daripada golongan-golongan yang mengambil pengajian akidah bukan daripada ulama muhaqqiqin dan bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maknanya Tuhan ni duduk di luar alam. Besarnya Tuhan daripada alam, lebih besar daripada arasy. Dengan mempunyai tangan, wajah dan seumpama Allah Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Sebab itulah bahaya ni, hadis ni menyesatkan kepada bukan ahlinya. Hadis ni menyesatkan bagi bukan ahli. Hadis menyesatkan juga. Bukankah hadis ni sepetunjuk? Al-Quran pun Allah Ta'ala kata hudan lil muttaqin. Al-Quran hidayat kepada orang bertakwa. Bagi orang yang tak bertakwa, Al-Quran ini memberi apa? Mereka kadang boleh jadi sesat dengan Al-Quran dengan sebab pemahaman. Bukan kita kata Quran tu menyesatkan, ataupun hadis menyesatkan, baca Quran, baca hadis sesat. Bukan. Pemahaman itu, jika diambil bukan dengan cara betul, akan jadi sesat. Maka kena hati-hati dalam isu begini. Sebab itu ulama kita buat kitab-kitab yang perlu diajar manhaj. Jangan kita duduk langkah. Tak mau bacalah kitab-kitab akidah yang Umul Barahin ke, kitab Kharidah Bahiyah ke. Tak mau baca kitab-kitab akidah ahli sunnah ni. Faridah ke, kitab kitab-kitab yang di alam Melayu kita pun dah ada. Tak mau kita nak baca kitab akidah daripada hadis langsung. Hadis semata-mata. Lepas tu siapa yang hurau? Ustaz dia hurau. Ustaz dia tu ulama ke tak? Jadi maknanya seakan dia ambil pemahaman daripada pemahaman ustaz dia kepada hadis. Jadi sebenarnya mana hak lebih betul? Mengambil pemahaman ulama yang muktabar daripada Al-Quran dan hadis dalam kitab akidah ke, ataupun ustaz dia yang hurai cara pemahaman dia daripada hadis yang langsung? Nampak sendiri dah dekat mana silapnya golongan yang sebegitu. Okey. Wa an Anas fi sahih, dan daripada Sayyidina Anas dalam hadis yang sahih, araja bi Jibril ila sidratil muntaha. Membawa naik aku Sayyidina Jibril sampai kepada sidratil muntaha. Wadanal jabbaru rabbul izzah, lalu hampirlah Tuhan al-Jabbar, Tuhan yang maha agung. Fatadalla, jadi lagi hampir, hatta kana minhu qaba qausaini aw adna, sehingga hampirlah umpama jarak busur. Fa'auha ilaihi bima syaa, maka diwahyukan kepada Nabi dengan apa yang dikehendakinya. Jadi sekarang ni saya terjemah saja ni. Terjemah kerana pemahaman tafsiran kepada makna itu kita dah sebut tadi. Jangan difaham ini dengan bahawa berlaku dekat dengan maksud berjarak Nabi dengan Tuhan. Kerana jarak itu dekat
nisbah Nabi. Nisbah Nabi dan munajat Nabi. Adapun Allah itu di luar daripada pemahaman bertempat. Di luar daripada kita nak kata hukum tempat ni, di luar. Di luar hukum tempat. Yang ni kadang Pok tu kata macam mana nak faham sesuatu yang wujud yang tidak bertempat. Yang ni kata keimanan ni perlu beriman. Dan kalau kata tak boleh nak terima, wujud mesti bertempat. Sebagaimana mereka kata, kalau benda tu ada, benda tu mawujud, mesti bertempat. Ni kata bertempat tu makhluk sebab kerana akal kita ataupun kita secara adat dan musyahadah tidak pernah berjumpa sesuatu yang wujud kecuali bertempat. Jadi keimanan kita kena yakin bahawa di sana Tuhan bukan seperti makhluk. Maka tidak terikat Tuhan tu segala hukum hakam yang berkait dengan makhluk, segala sistem ataupun konun yang mana menyatakan makhluk ini bertempat, makhluk ini berkait dengan masa, berkait dengan tempoh. Itu di luar. Sebab apa? Tuhan yang mencipta semua tu. Tuhan yang mencipta semua tu. Jadi ini perlu kepada keyakinan. Beriman dengan zat yang wujud yang hakiki, yang mutlak, yang tidak dijadikan oleh sesuatu yang lain, yang tidak berkait dengan sistem ataupun makhluk ini. Tidak berkait dalam peraturan tempat dan juga masa. Kerana masa dan tempat itu ialah ciptaan Allah, maka Tuhan yang mencipta keseluruhannya, tak boleh kita kata dia itu termasuk dalam sistem tersebut. Nampak? Okey. Fa'auha ilahi bima sya'a wa auha ilahi 50 salatan, dan diwahyukan kepada Nabi 50 sembahyang. Wa dzakara hadis Isra. Kemudian dia sebut secara panjang hadis Isra. Wa an Muhammad ibn Ka'b wa huwa Muhammadun dana min rabbih. Huwa Muhammad dana min rabbih, dia yang dekat kepada Tuhannya. Fa kana qaba qausain, maka jadilah jarak antara busur itu. Wa qala Ja'far bin Muhammad adnahu rabbuhu minhu, mendekatkan akan Nabi itu oleh Tuhannya, hatta kana minhu ka qaba qausain, sehingga jadilah hampir umpama jarak jarak busur. Wa qala Ja'far bin Muhammad waddunu minallah la haddalahu. Tengok ni. Dunu minallah, dekat nisbah Allah, la haddalahu, tidak ada had, bukan ada had tertentu. Kita kata di sini jaraknya Tuhan biang. Wa minal ibadi bil hudud, dan daripada hamba itu ialah dengan ada hudud, ada sempadan, ada jarak. Mungkin orang kata pelik ni. Ana terang kot mana kata jarak itu nisbah Nabi, bukan nisbah Allah Ta'ala ni. Kita lihat Ja'far bin Muhammad menyatakan bahawa ini kalangan salaf dekat nisbah Tuhan tu bukan dengan pemahaman ada hudud, ada sempadan, tetapi dengan hamba itulah yang ada sempadan, ada hudud. Maka nisbah jarak itu dan bertempat nisbah kepada Nabi sahaja. Adapun Allah, kita tak boleh nak kata dia itu bertempat. Okay. Wa qala aidan in qata'atil kayfiyatu 'anid dunu. Terputus dah kaifiat tentang bagaimana penafsiran dekat itu. Tak boleh nak faham lah kaifiat. Jadi makna kita dalam masalah ni sama ada serah teruh makna pada Allah, faham bahawa Rasulullah sampai kepada satu martabat yang paling dekat, yang tidak pernah sampai kepada martabat itu oleh makhluk lain. Ala tara kaifa hajaba Jibrilah an dunuwihi, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala menghijabkan Jibril daripada dekat kepadanya. Wadana Muhammadun ila ma auda'a qalbuhu minal ma'rifati wal iman, dan jadi dekat Muhammad SAW itu kepada apa yang tersimpan dalam hatinya daripada makrifah dan keimanan. Fatadalla bisukuni qalbihi ila ma adnaha. Nampak? Sekarang ni satu bentuk takwil ni. Fatadalla bisukuni qalbihi ila ma adnahu, maka jadi hampirlah dengan sebab tenang dan tetapnya hati baginda kepada apa yang didekatkannya. Wazala an qalbihi syakku wal irtiyab, dan dihapuskan, dihilangkan daripada hati Nabi itu segala syak dan juga segala keraguan. Qala al-muallif rahimahullah i'lam annama waqa'a min idafati dunwi wal qurbi. Ini ulasan daripada qadiyah. Ketahui kamu apa yang berlaku daripada sandaran dekat dan hampir, huna minallah, sama ada daripada Allah, au ilallah, ataupun kepada Tuhan. Falaisa bidunuwi makanin, bukan hampir pada tempat.
bukan hampir nisbah tempat. Ah. Jadi ini daripada siapa ni? Daripada Qadhi Iyad sendiri. Setelah dibawa datang hadis-hadis tersebut, perlu kepada ulasan. Kerana apa? Kerana hadis itu ada muhimun, memberi makna yang betul, makna salah pun ada. Jadi kerana bimbang ada iham dalam hadis tersebut, maka Qadhi Iyad mengulas dan juga menghuraikan apa sebenarnya maksud dunu dan qurb. Jangan kita faham dengan makna yang tak betul. Laisa bidunuwi makanin, bukan hampir nisbah kepada kedudukan dan tempat. Wala qurba mada, bukan jarak dekat dengan jarak, bukan. Orang kata dah macam ni takwil, memang Qadhi Iyad ni Asy'ariyah. Kalau kita tak mau terima juga, kita tak payah terima kitab dia ni. Kalau kita kata dia sesat, kalau kita sesatkan dia kitab ni, jadi tak adakah logik orang yang mengatakan sebegitu sebenarnya dia menyesatkan jumhur dan kebanyakan ulama-ulama muktabar yang mana rujukan dan tulisan mereka tu menjadi sandaran kepada kita. Orang buat tesis, orang buat tu, takkan dia tak rujuk kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, takkan rujuk kepada Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fiqh terutamanya, takkan tak merujuk pada Imam Nawawi, takkan tak merujuk kepada Qadhi Iyad, takkan tak merujuk kepada ni. Orang yang datang, kita datang, takkan rujuk pada tak kita rujuk pada dia orang. Mesti kita rujuk, takkan terlepas. Hatta paling mulia lah kita kata Al-Quran. Sanad Al-Quran yang diambil, yang ada sekarang ni, yang muttasil, tidak putus lagi pada zaman sekarang sampai ke Nabi. Sanad ada pasti melalui ulama-ulama Asy'ariyah. Pasti melalui ulama Asy'ariyah. Siapa yang kata boleh ambil terus? Ulama Salafi dah kan? Penipu lah. Bahasa kita pelawak. Pelawak tu bukan makna komik, bukan pelawak komedi bukan. Pelawak tu makna tipu, lebong, tu biar belaka tu bahasa tu. Mereka tu semua yang membawakan Al-Quran dan secara musyafahah sampai kepada zaman sekarang ni, takkan lekang daripada silsilah ulama-ulama Al-Quran tu, daripada pasti mereka tu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mana akidah yang dipegang sebagaimana kita maklum dalam akidah yang kita belajar. Nampak? Jadi kalau kita menuduh mereka sesat, kita telah buat satu perkara yang sangat besar lah. Kita telah menuduh orang yang membawa Al-Quran kepada kita ni sampai terjaga dan sampai pada kita, orang itu sebenarnya sesat dalam agama. Orang itu tidak boleh dipercayai akidahnya. Nampak tak? Bila sesat akidah ni bukan benda kecil. Bukan benda kecil. Kita senang-senang menentang Asy'ariyah Maturidiyah, senang-senang menentang akidah yang dibawa oleh ulama kita ni. Kita tak sedar ke? Kita semua kata kepada siapa? Kita kata kepada jumhur, sawadul a'zam, sejak zaman sampai sekarang. Jadi orang gini orang tak ada insaf, orang yang tidak ada insaf, dan orang yang tidak faham. Mungkin orang yang tidak baca daripada sumber yang betul. Nampak? Bal kama zakarnahu, bahkan sebagaimana yang kami lihat, kami sebutkan, an Ja'far as-Sadiq, daripada Ja'far as-Sadiq, laisa bidunuwi haddin. Ini pandangan daripada Ja'far as-Sadiq, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Ja'far as-Sadiq lah, Muhammad Al-Baqir. Dia kata bukan dengan hampir pada yang berhad, bukan hampir konteks tempat dan ada sepadang. Wa innama dunuwun nabi mir rabbih, tapi dekat itu dekat nabi kepada Tuhan. Wa qurbuhu minhu, dan dekatnya nabi dengan Allah Taala. Ibanatu azimi manzilatihi, menerangkan tingginya, besarnya kedudukan nabi. Wa tashrifu rutbatihi, dan mulianya martabat Nabi. Wa isyraku anwari ma'rifatihi, dan cemerlang dan juga gemilangnya cahaya makrifah Nabi. Wa musyahadu asrari ghaibihi wa qudratihi, dan melihatnya kepada rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala sembunyikan dan juga kudrat Allah Ta'ala. Rahsia-rahsia tersembunyi yang Allah Ta'ala zahirkan dan juga kudrat kebesaran keagungan Allah. Wa minallahi lahu mubarraratun wa ta'nis, dan dekat daripada Allah tu ialah Allah Ta'ala memberi anugerah dan juga ta'nis, memberi rasa jinak dan juga rasa tenang. Wa bastun, memberi kelapangan. Wa ikram, dan Allah Ta'ala memuliakan.
Wa yuta'awwalu fihi ma yuta'awwalu fi qawlihi. Maka hendaklah ditakwilkan pada masalah hampir ini sebagaimana ditakwilkan pada firman Allah Ta'ala, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Turun Tuhan kami, Tuhan kita ke langit dunia. Sebagaimana ayat ini ditakwilkan dengan makna bukan turun zat, dengan makna daripada atas ke bawah, bukan. Bukan makna turun gitu. Apa itu ditakwil. Sebagaimana kata Qadhi Iyad di sini dia takwil, maka di sini pun ditakwil. Ala ahadil wujuh, atas salah satu wajah penafsiran. Apa dia? Nuzuli. Nuzulu ifdalin, turunnya kelebihan, wa ijmalin, dan juga keindahannya, wa qabulin, penerimaan, wa ihsanin, dan juga belah kasihan dan juga rahmat. Turun tu lah. Qala al-Wasiti, man tawahhama annahu binafsihi dana. Barang siapa yang menyangka bahawa Tuhan dengan diri zat dia itu dekat, ja'ala thamma masafah, maka dia sebenarnya menjadikan di sana ada jarak. Bal kullama dana binafsihi minal haq tadalla bu'da, bahkan setiap kali hampir dengan dirinya itu kepada Allah, maka lagi jauhlah, lagi jauhlah, ay ya'ni andarki haqiqatihi, lagi jauh daripada mencapai hakikat Allah. Idla dunu walil haqi wala bu'da, kerana tidak ada hampir nisbah Allah dan tidak ada jauh. Apa tengok ni? Ini kalam menarik. Dia kata, Al-Wasiti kata, barang siapa yang menyangkakan bahawa hampir itu, hampir diri dan zat itu, maka dia sebenarnya menjadikan ada kedudukan dan jarak. Jadi sebenarnya orang itu bila dia hampir dengan Allah Ta'ala sebenarnya bertambah jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada memahami kebenaran. Bila kata hampir tu, hampir dengan Tuhan maknanya dekat dengan maksud jarak. Sebenarnya orang itu jauh. Jauh apa? Jauh daripada pemahaman yang betul. Jauh daripada kefahaman yang hakikat. Kenapa? Kerana sebenarnya tidak ada dekat dengan jauh nisbah Tuhan. La dunuwa lil haqi wala bu'da. Tidak ada dekat nisbah Allah dan tak ada jauh. Dekat dan jauh ni tak ada nisbah Allah Ta'ala. Nampak situ? Jadi di situ jelas bahawa tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala ini boleh disifatkan dengan jauh dan dekat. Nisbah pada tempat tu. Nisbah pada tempat lah. Siapa yang faham gitu sebenarnya dia jauh daripada mendapat hakikat sebenar. Wa qawluhu qaba qausaini, dan firman Allah Ta'ala qaba qausaini au adna, faman ja'ala ad-dhamira a'idan ila Allah. Siapa yang mengembalikan dhamir itu, hampirlah ia kembali kepada Allah, la ila Jibril, bukan kepada Sayyidina Jibril, ala hadha kana ibaratan ala nihayatil qurb. Ini ibarat menunjukkan sangat dekat, walutfil mahal, dan Allah Ta'ala melembutkan ataupun memberi al-taf, memberi anugerah-anugerah, memberi kelembutannya, wattidahil ma'rifah, dan menjelaskan ma'rifahnya, wal isyrafi al-haqiqah, dan juga memuliakan di atas hakikah itu daripada Nabi SAW. Jadi itu difaham kalau kita kembalikan dhamir qaba itu dengan kepada Allah, maka difaham dengan makna ini, takwilan ini. Wa ibaratan, dan juga dia menjadi ibarat an ijabati raghbah, bahawa Allah menjawab apa keinginan Nabi, wa qada'il matalib, dan Allah Ta'ala menunaikan apa yang Nabi minta, wa izharit tahaffi, dan Allah Ta'ala menzahirkan sifat lembutnya, anugerahnya, ihsannya. Tahaffi ni ihsan, wa inaqatil manzilah, dan cantiknya, hebatnya, eloknya kedudukan Nabi, wa rutbati, dan martabat Nabi minallahi ta'ala, daripada Allah kepada Nabi. Wa yuta'awwalu fihi ma yuta'awwalu fi qawlihi, dan begitulah juga ditakwilkan pada masalah ini sebagaimana ditakwilkan pada hadis man taqarraba minni shibran, sesiapa yang menghampir kepada aku kadar shibr, satu jengkal. Ni shibrun, ibu jari dengan jari kelingking. Shibrun, satu jengkal. Taqarrabtu minhu zira', aku hampir kepadanya zira'. Zira' tu apa? Kadar hujung jari paling tinggi. Lagi jari hantu lah paling hujung. Kecuali kalau ada orang tangan jari telunjuk dia, paling tu kira lah. Maknanya pada kebanyakannya gitulah. Sehingga hujung siku itu zira'.
Waman atani yamshi, siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwala, aku datang kepadanya dalam keadaan berlari-lari anak. Kena faham mana? Kata, adakah kita nak mengisbatkan perbuatan Tuhan tu berlari dengan maksud zahir berlari, ada kaki gitu, berlari anak. Harwala ni berlari anak. Sebagaimana dalam tawaf kan, ataupun dengan mas'ah tu, tempat ijah tu kan, tempat ijah ada berlari anak tu kan, itu harwala tu. Jadi begitu ke? Tidak, ditakwil. Maknanya jika hamba itu berkeinginan kepada Allah sedikit, Allah lebih-lebih lagi lebih pada itu. Itu takwilan orang Arab yang mendengar, yang mana ada saliqah Arabiyah, yang salimah, pemahaman dan juga kefahaman bahasa Arab yang masih suci murni, fitrah yang suci murni. Bila dengar, dia tahu. Bukan nak kata Tuhan tu ada jarak sejekar ke satu hasta ke. Kita mari berlari ke Tuhan, Tuhan mari dalam keadaan kita mari berjalan, Tuhan mari berlari. Bukan nak kata gitu. Nampak? Jadi orang Arabiah faham makna tu. Tapi bila sampai kepada golongan yang telah hilang kemampuan bahasa Arab sebagaimana ulama-ulama ataupun sebagaimana awal Islam tu, tidak faham nak isbatkan Tuhan itu ada, Tuhan kedudukan berlari, Tuhan tu nama berlari anak. Jadi mengarut sekali. Jadi mengarut sekali. Qurbun bil ijah, hampir ijabah wal qabul. Allah memperkenankan, Allah menerima. Wa ityanun bil ihsan, datang dengan ihsan. Wa ta'jilil ma'mul, dan menyegerakan apa yang diharap. Okay, kemudian seterusnya, ni banyak kat ni. Kita baca sikit ya. Faslun fi dzikri tafdilihi yaumal qiyamati bi khususil karamah, pada menyebutkan bagaimana Allah memuliakan Nabi pada hari kiamat dengan dikhususkan kemuliaan itu. Qala al-Qadhi Abu Ali haddatsana Abul Fadl Abul Husain wa Abul Husain qala haddatsana Abu Ya'la haddatsana As-Sinji haddatsana bin Mahbub haddatsana Tirmizi wa haddatsana Al-Husain ibn Yazid Al-Kufi haddatsana Abdus Salam ibn Harb an Laithin an Rabi' ibn Anas an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu, akulah orang pertama keluar apabila semua orang bangkit, aku keluar mula-mula sekali daripada kubur. Wa ana khatibuhum idza wafadu, dan akulah khatib percakap, juru cakap mereka ketika datang beramai-ramai di mahsyar, aku juru cakap. Wa ana mubashiruhum idza ayasu, dan akulah orang yang memberi berita gembira kepada manusia apabila mereka itu putus harapan. Liwa'ul hamdi biyadi, bendera pujian itu, bendera hamdi itu, liwa'ul hamdi di tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala rabbi wala fakhar, dan akulah semua mulia anak Adam kepada Tuhanku, dan ini bukan sombong, ini bukan bermegah-megah. Wa fi riwayat Ibni Zahrin Ani Rabi' ibn Anasin, wa fi lafzi hadzal hadis, pada lafaz ini ada apa? Dalam lafaz hadis ini disebut ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu, akulah orang pertama, manusia pertama yang keluar apabila dibangkitkan. Wa ana qaiduhum idza wafadu, akulah ketua mereka apabila mereka berjalan beramai-ramai. Wa ana khatibuhum idza ansatu, akulah yang juru cakap mereka bila mereka diam. Wa ana syafi'uhum idza hubisu, akulah yang memberi syafaat kepada mereka apabila mereka ditahan. Wa ana mubashiruhum idza ubsilu, dan akulah yang memberi khabar gembira kepada mereka bila mereka itu putus harapan. Ubsilu ay aisu. Liwa'ul karami biyadi, bendera kemuliaan itu di tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala rabbi wala fakhar, akulah semua mulia anak Adam kepada Tuhanku, dan ini bukan sombong. Yatufu alayya alfu khadimin ka'annahum lu'lu'un maknun, dan mengelilingi aku oleh 1000 khadam seakan mereka itu lu'lu'un maknun, mutiara-mutiara yang tersimpan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu uksa hullatan min hulalil jannah, aku dipakaikan perhiasan, pakaian daripada perhiasan dan pakaian syurga. Thumma aku an yaminil arsy, kemudian aku duduk di kanan arasy. Laisa ahadun minal khalaiqi yakumu dzalikal maqam ghairi, tidak ada seorang pun daripada makhluk yang duduk pada kedudukan itu selain pada aku.
Wa Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, akulah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Biyadi liwa'ul hamdi wala fakhar, pada tanganku ada bendera kepujian, bukan aku sebut ni bukan sombong. Wa ma nabiyyun yauma idzin adamu faman siwah, tidak ada nabi pada hari itu sama ada Adam atau selainnya, illa tahta liwa'i, kecuali mereka semua tu di bawah benderaku. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ard, akulah orang yang pertama yang dibongkarkan tanah, dibongkarkan bumi, keluar daripada bumi. Wala fakhar, dan ini bukan sombong. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, akulah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ard, dan aku orang pertama yang terpecah bumi, terbongkarnya kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang diterima syafaatnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamati wala fakhar, akulah yang memegang bendera pujian pada hari kiamat dan bukan kesombongan. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhar, akulah orang yang mula-mula memberi syafaat dan diterima syafaatnya, ini bukan satu kesombongan. Wa ana awwalu man yuhariku halaqatal jannah, akulah orang yang pertama yang menggerakkan halaqah jannah. Halaqah ni pintu, kan kita tengok pintu lama, pintu dia tu dia ada pemegang tu yang bentuk bulat. Itu boleh faham tak? Bentuk bulat halaqah. Kalau contohnya orang ketuk dengan pembentuk, jadi pegang halaqah tu. Kan biasanya orang guna untuk ketuk pintu, sebab dia besi kan biasa. Besi, tembaga ikut lah. Orang guna halaqah, bulatan, circle biasa yang untuk kat pintu lama, dia akan buka untuk ketuk dan untuk tarik. Aku orang yang pertama yang menggerakkan halaqah jannah. Wa yuftahu li, maka dibuka pintu. Fa yadkhuluha ma'i fuqara'ul mu'minin, maka masuk bersamaku orang-orang mukmin yang fakir dulu. Wala fakhar, dan ini bukan sombong. Orang mukmin fakir masuk dulu. Orang kaya lambat sikit lah. lambat sikit. Orang mukmin fakir dulu. Bukan tak masuk juga tapi lambat sikit. Wa ana akramul awwalin wal akhirin, aku orang yang paling mulia di kalangan anak-anak Adam yang mula-mula dan terakhir. Wala fakhar, dan tidak ada kesombongan. Wa an Anasin ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah, aku orang pertama yang memberi syafaat dalam syurga. Wa ana aktsarun nasi taba'a, dan aku orang yang paling banyak pengikut. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana sayyidun nasi yaumal qiyamati, akulah penghulu manusia pada hari kiamat. Tadruna bima dzalik, adakah kamu tahu dengan sebab apa aku ni penghulu anak Adam? Yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin, Allah Taala menghimpunkan segala manusia sejak awal sehingga akhir. Ni hadis ni panjang ni. Kita pernah sebut sebelum ni. Wa dzakara hadis asy-syafa'ah. Lalu disebut tentang hadis syafaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala atma'u an akuna a'zamal anbiya'i ajran yaumal qiyamah, aku ingin bahawa aku ni menjadi sebesar-besar nabi yang mendapat paling banyak pahala pada hari kiamat. Wa fi haditsin akhar ama tardawna an yakuna Ibrahim wa Isa fikum yaumal qiyamah, tidakkah kamu ingin bahawa Sayyidina Ibrahim dan Nabi Isa bersama kamu juga pada hari kiamat, masuk kumpulan kamu. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, innahuma min ummati yaumal qiyamah, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa daripada umatku. Amma Ibrahim, adapun Sayyidina Ibrahim, fayaqulu anta da'wati wa dhurriyyati, Nabi Ibrahim dia kata bahawa Nabi Muhammad ini ialah doa wa ba'ath fihim rasulan minhum, doa Nabi Ibrahim kan, iaitu Nabi Muhammad tu da'watu Abi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, Nabi Ibrahim doa masa buat Kaabah supaya Allah Ta'ala bangkitkan di kalangan zuriat je Nabi, dan iaitu Nabi Muhammad daripada zuriat Nabi Ibrahim. Faja'alni min ummatik, maka jadikanlah aku daripada umat kamu. Minta supaya Nabi Ibrahim masuk dalam umat Nabi juga. Wa amma Isa, adapun Nabi Isa, fal anbiya ikhwatu banu Allad. Nah, para nabi ni ikhwah, adik-beradik saudara Banu Allad, yang mana anak bagi ibu yang berbeza. Aba'uhum wahid wa ummahatuhum syatta, bapa mereka satu, ibunya berbeza. Dipanggil Banu Allad. Anak
adik-beradik yang mana mak berbeza, ayah yang satu. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berlain ramai. Ayah seorang, mak ramai. Wa inna Isa akhi laisa baini wa bainahu nabiyyun, dan Isa itu saudaraku, tidak ada antaranya dan antara aku ini nabi lain. Wa ana aulan nasi bihi, dan aku orang paling aula, lebih utama dengan dia. Wa qauluhu ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, akulah penghulu manusia pada hari kiamat. Wa sayyiduhum fid dunya, nabi juga penghulu bagi manusia di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat. Walakin asyara sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi mengisyaratkan linfiradihi fihi, dengan bertunggalan nabi di akhirat itu. Kalau ikutnya nabi ni penghulu dunia dan akhirat. Tapi kenapa nabi sebut ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku ni penghulu manusia hari kiamat? Dunia ya juga, tapi kenapa sebut hari kiamat? Ini nak terang ni. Linfiradihi fihi, kerana bertunggalan, bersendirian nabi, bisuk dadi, dengan dia menjadi ketua. Nabi itu ketua dengan menjadi penghulu, wasyafaati, dan mendapat syafaat duna ghairihi, tidak kepada orang lain. Syafaat mula-mula tu. Idh laja'a ilaihin nas, kerana semuanya berhimpun pergi kepadanya manusia, fi dhalika, ketika itu. Adalah hadis syafaatul uzma kan? Semua orang cari nabi lain, tak boleh nak tolong. Nabi je boleh tolong. Falam yajidu siwahu, lalu tidak didapati selain daripada Nabi Muhammad yang mampu memberi syafaat ketika itu. Wasayyidu, apa maksud sayyid? Huwallazi yalja'un nasu ilaihi fi hawaijihim. Sayyid ni, penghulu, ketua ini, orang yang pergi manusia kepadanya fi hawaijihim, untuk menunaikan hajat. Orang manusia ni pergi minta tolong. Contoh sekarang lah, wakil rakyat tu. Orang susah pergi mana? Pergi wakil rakyat lah. Pejabat dong, kalau kenal rumah, pergi rumah wakil rakyat. Jadi wakil rakyat yang nak jawatan tu kena tahu bahawa peranannya begitu. Perlu berkhidmat kepada ahli kawasan dia. Perlu khidmat ahli kawasan tu. Jadi orang akan pergi lah. Ada pergi zaman dulu ketua kampung. Ada masalah orang mengadu. Ada pertikaian mengadu. Tempat untuk diselesaikan hajat mereka. Fakana hina idzin sayyidan munfaridan, dan Nabi SAW ketika itu dia menjadi penghulu yang seorang, yang bertunggalan, bainal bashar, antara manusia lain. Walam yuzahimhum ahadun fi dzalik, tidak ada yang lain yang menandingi ataupun bersamanya ketika itu. Tidak ada orang yang samanya, tak ada orang lain, dia seorang je. Walad da'ahu, dan tidak ada yang mendakwanya. Kama qala Allah Taala, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar, sebagaimana Allah Taala berkata pada hari kiamat, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan hari ini? Ni hari kiamat ni. Raja-raja hak duduk sepanjang dunia ni senyap belaka, tak boleh nak jawab. Lillahil wahidil qahar, kepada Allah Taala yang maha kuasa. Wal mulku lahu ta'ala fid dunya wal akhirah, kerajaan tu milik Tuhan di dunia akhirat. Lakin fil akhirah, tetapi di akhirat itu inqata'at da'wal mudda'i lidzalika fid dunya, maka akan terputus dakwaan orang-orang yang mendakwanya di dunia dulu. Walaupun Allah ni dialah memiliki kerajaan, sama ada dunia dan akhirat dia milik dia, tapi Allah Ta'ala sebut limanil mulkul yaum, Tuhan menyebut tu di hari akhirat. Kenapa? Kerana kat dunia orang boleh mengaku, saya raja, saya sultan, saya ni, saya tu, saya lah orang paling kuasa, saya presiden, saya ada mempunyai jajahan takluk. Boleh dakwa. Firaun dakwa, Namrud dakwa. Tapi akhirat orang tak boleh dakwa dah. Wa kadza laja'a ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah perginya semua orang kepada Nabi Muhammad fi syafa'ah, untuk meminta syafaat. Fakana sayyidahum, maka Rasulullah lah ialah penghulu mereka, fil ukhra, di akhirat nanti, duna dakwah, tanpa ada dakwaan lain orang nak dakwa, tak ada. Nabi seorang saja. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, panjang lagi ya. Kita jangan sikit lagi. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah, aku datang kepada pintu syurga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fa astaftihu laku, aku minta dibukakan pintu, fa yaqulul khazinu, maka berkata penjaga pintu syurga, man anta, siapa engkau? Fa aqulu Muhammadun, akulah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qabla, dengan engkau lah aku disuruh untuk buka, aku tidak akan membuka kepada seseorang pun sebelum kamu. Wa an Abdullah bin
Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haudi masiratu syahr. Telaga aku jaraknya sebulan perjalanan. Besarnya telaga Nabi. Zawayahu sawa, tepinya sama saja. Ma'uhu abyadu minal warik, airnya lebih putih daripada tembaga, lebih putih daripada perak. Warihuhu atyabu minal misk, baunya lebih harum daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan juga bekas-bekas airnya umpama banyak bintang di langit. Man syariba minhum lam yadhma abada, siapa yang minum daripada telagaku tidak akan ada haga selama-lamanya. Allahumma rzuqna syurbata haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi rasanya kita berhenti sinilah pada kisah telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak ada apa dah. Okey. Kalau tidak ada, insya-Allah kita akan sambung pada esok hari, insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع